Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan make sure korang tengok video Nina sampai habis. Jadi dekat sini Nina nak tahu siapa yang pernah daki gunung. Nak daki gunung ni bukan benda yang mudah. Banyak cabaran yang kita kena hadapkan. Bab semput tu tak payah cakap lah. Memang benda common yang selalu terjadi. Panjat bukit belakang rumah pun kita rasa sesak nafas, apatah lagi panjat gunung. Tapi cuba korang bayangkan orang yang panjat gunung tadi tu, yang mana gunung tu penuh dengan salji dan cuaca dia teramat sejuk. Lagilah banyak cabaran yang diorang ni perlu hadap. Tu tak termasuk lagi kalau tiba-tiba terjadinya ribut taufan. Of course lah diorang ni punya keselamatan takkan terjamin. Jadi story Mori Nina pada hari ni ada kaitan dengan 9 orang pendaki gunung yang meninggal masa diorang ni daki gunung lah. Dan diorang ni dijumpai dalam keadaan yang sangat misteri dan telah menjadi tanda tanya orang ramai. Apa yang jadi dekat diorang ni sebenarnya? So without wasting any time, let's get started. Kejadian ini terjadi pada 25 Januari tahun 1959 bila ada satu grup pendaki ni nak mendaki sebuah gunung yang terletak di utara Ural, Rusia. Jadi Nina tak tahulah macam mana pronounce dia, jadi kalau salah minta maaf. Jadi semua pendaki ni adalah pendaki yang berpengalaman, bukan diorang ni main redah je pergi panjat. Dalam plan diorang semua, diorang memang nak tahulah puncak gunung tadi. Jadi grup diorang ni telah diketuai oleh seorang lelaki yang bernama Igor, berusia 23 tahun. So dalam grup diorang ni besar, ada 8 lelaki dan juga seorang perempuan. Dan diorang ni merupakan student kepada Polytechnical Institute dan usia diorang semuanya masih lagi muda tau. Jadi pada hari yang telah ditetapkan, diorang pun bertolaklah dengan menggunakan kereta api. Jadi bila diorang dah sampai dekat Vizay ni, diorang pun bertolaklah ke Otterton dengan menggunakan lori pula. Jadi masa diorang on the way nak ke gunung tadi, salah seorang team members diorang lah yang bernama Yuri dikatakan telah jatuh sakit. Jadi dia tu tak join lah tim mendaki tu. Jadi kalau ikut dalam planning diorang ni kan, diorang akan balik pada 11 Februari ataupun maybe lewat sikit lah sehari dua. Tapi bila hari semakin hari, diorang ni tak muncul-muncul dan tak ada tanda-tanda yang menunjukkan diorang ni akan pulang. So selepas 9 hari kemudian, iaitu pada 20 Februari tahun 1959, pihak berkuasa pun carilah diorang ni. So misi mencari ni telah dijalankan secara besar-besaran dan ramailah yang terlibat. Jadi antara yang terlibat dalam mencari diorang ni termasuklah ahli keluarga diorang, kawan-kawan dan juga lecturer diorang. Pada hari pertama pencarian diorang ni, diorang dah jumpa clue yang pertama. Pasukan penyelamat telah jumpa diorang punya kemah ni, tapi keadaan kemah diorang tu terkoyak. Koyakan tu pula macam berpunca daripada dalam kemah. Jadi lokasi kemah ni telah dijumpai dekat Kholat Shaikhel. Jadi penduduk tempatan menggelarkan kawasan tu adalah sebagai gunung kematian. Tak tahulah, mungkin sebab kawasan tu kawasan yang berbahaya ke apa, tak sure. Bukan tu je, tim penyelamat juga telah jumpa kesan tapak kaki yang menuju ke kawasan hutan yang berhampiran. Jadi diorang pun fikir kemungkinan grup pendaki tadi tu kan cuba lari daripada sesuatu ataupun diorang ni cuba menyelamatkan diri diorang daripada sesuatu. So diorang pun follow lah jejak kaki tu kan, dan diorang jumpa ada 2 orang pendaki iaitu Krivonischenko dan juga Doroshenko, tapi diorang ni dah pun meninggal guys. Dan keadaan yang mana masa diorang jumpa 2 orang tadi tu kan, memang masing-masing macam dah tertanya-tanya lah. Sebab apa? Sebab diorang ni dijumpai dalam keadaan yang tak berpakaian, just pakai seluar dalam je dan berkaki ayam. Korang bayangkan pada masa tu gunung yang diorang duduk tu adalah kawasan yang bersalji, tapi itu je yang diorang pakai. Dan kedua-dua orang tadi tu telah dijumpai berada dekat bawah pokok. Bukan tu je, bila siasatan dijalankan lebih terperinci lah kan. So diorang terjumpa kulit diorang berdua ni melekat dekat kulit pokok. Maksudnya kulit diorang ni melekat dekat sebatang pokok yang ada dekat situ. So diorang assume kemungkinan diorang berdua ni cuba panjat pokok tadi dan nak pantaulah kawasan kemah diorang. Jadi itu apa yang diorang fikir. Kemudian tim penyelamat telah menjumpai Dyatlov, Kolmogorova dan juga Slobodin yang tak jauh daripada kawasan kemah. Sebenarnya agak susah nak pronounce nama orang Rusia ni, dia macam complicated sikit. Jadi kalau ni atas salah pronounce tu minta maaf lah, tapi asalkan korang faham tu kira okey lah kan. Jadi semua pendaki yang dijumpai dekat atas gunung tu semuanya memang tak survive lah, tak ada seorang pun hidup. Jadi yang 3 orang tadi tu, para penyelamat jumpa diorang percaya yang diorang bertiga ni dalam keadaan nak patah balik ke kemah diorang. Cumanya keadaan Dyatlov pada masa tu agak pelik sikit, sebab dia dalam posisi seolah-olah tengah melindung kepala dia daripada sesuatu. Slobodin pula telah dijumpai dalam keadaan dia meniarap dan dia punya tulang tengkorak dia tu retak. Manakala yang seorang lagi tu pula dijumpai dalam keadaan yang penuh dengan darah. Lagi 4 orang pendaki, tim penyelamat tak jumpa diorang langsung. So diorang pun buat kesimpulan kemungkinan 4 orang lagi ni paling awal meninggal dan kemungkinan diorang tu dah pun tertimbus di bawah salji. 2 bulan kemudian barulah 4 orang pendaki tadi berjaya dijumpai. 4 orang pendaki tadi adalah Zolotarev, Briknolel, Kolevatov dan juga Dubinina. Diorang dijumpai dalam keadaan yang masih berpakaian. Cuma Briknolel tadilah dia punya tengkorak dia retak sama macam kawan dia yang diorang jumpa 2 bulan sebelum tu. Manakala Zolotarev dengan Dubinina pula, bahagian dalaman diorang ni kan ataupun organ dalaman diorang ni rosak teruk. Ada spekulasi yang mengatakan masa diorang
lebih Nina ni masih lagi hidup, lidah dia kena kerat. Tapi masa dokumentari pasal dorang ni dibuat, dorang cuma explain yang lidah lebih Nina tu hilang. Diorang tak explain pula kenapa lidah dia boleh hilang. Mungkin kena tarik ke, kena kerat ke, kena gigit ke. Tak, diorang tak explain apa-apa pasal tu. Tapi hasil daripada bedah siasat menunjukkan yang diorang ni meninggal semuanya disebabkan hipotermia. Ramai juga yang percaya grup tadi ni sebenarnya telah terlibat dalam satu bencana yang amat dahsyat dan sangat menakutkan. Dan tak lama kemudian keluarlah pelbagai teori tentang kejadian yang menimpa diorang ni. Jadi ni nak kaliskan dekat korang beberapa teori yang hangat diperkatakan. Teori yang pertama adalah disebabkan oleh salji runtuh. So masa salji runtuh tu terjadi menyebabkan pendaki tadi tu jadi panik dan kelam kabut. Jadi bila diorang ni kan ada dalam kemah, so bila diorang ni nak lari keluar tu, diorang dah tak boleh fikir apa-apa dah. So diorang pun koyak lah kemah tu dari dalam. Tak tahulah kenapa diorang ni tak buka zip kemah ke apa ke. Maybe diorang rasa macam tak sempat, lambat. Jadi diorang pun tengah panik masa tu, so diorang decide untuk koyak je. Tapi teori yang pertama ni macam tak berapa nak kukuh sangat lah, sebab kesemua pendaki tadi dijumpai di luar kemah. Lagipun diorang ni adalah pendaki yang berpengalaman. Tak mungkinlah diorang akan keluar dari situ ataupun tinggal dekat situ dengan keadaan yang tak berpakaian. Dah lah dekat luar tu memang sejuk melampau, salji kan, atas gunung pula. Jadi ramailah yang tak berapa percaya dengan teori yang pertama ni. Manakala teori yang kedua pula, diorang percaya grup tadi tu telah diserang oleh puak Mensi. Maybe orang Mensi ni orang gunung lah kita panggil kan. Jadi dikatakan orang Mensi tadi dia tinggal tak berjauhan lah, berdekatan dengan kawasan yang diorang pasang kemah. So ramailah yang percaya kemungkinan grup pendaki tadi tu telah bergaduh dengan orang Mensi pasal kawasan pegunungan tadi. Jadi maybe kawasan tu adalah kawasan orang Mensi. So diorang ni tak benarkanlah grup pendaki tadi untuk tidur dekat situ. So bertekadlah aku kau and then bergaduh. Tapi teori ni pun tak kukuh juga guys, sebabnya ada sukarelawan yang mencari diorang tu dulu. Diorang ni tak pula kena kacau dengan orang Mensi. Lagipun orang Mensi ni dia ada rule diorang sendiri yang mana diorang tak akan serang ataupun kacau orang lain. Manakala teori yang ketiga pula, dipercayai diorang ni telah jadi bahan eksperimen tentera. Kononnya adalah tentera ni tengah melakukan uji kaji diorang punya senjata ataupun diorang ni ada makmal rahsia dekat kawasan pegunungan tadi. Dan kemungkinan masa diorang tengah mendaki ni kan, diorang terjumpa tentera tadi dan tentera ni tak nak lepaskan diorang. Yelah, kalau lepaskan diorang ni kemungkinan diorang punya rahsia ni akan terbongkar. So disebabkan tentera tadi tak nak lepaskan diorang dan tak nak rahsia diorang ni bocor, so diorang pun dibunuh. Teori yang satu ni sebenarnya ramai yang setuju dan percaya. Sebabnya masa misi mencari diorang tadi tu kan, kawan diorang yang bernama Yuri yang tak jadi join dengan diorang tu kan, dia kata dia jumpa barang yang bukan milik kawan-kawan dia. Tapi ada pula laporan yang mengatakan mana ada rekod uji kaji senjata dekat atas gunung tu. Padahal dikatakan ada sisa radioaktif yang melekat pada pakaian mangsa-mangsa tadi. Cuma lepas tu macam tak ada perkembangan dari mana datangnya bahan radioaktif tadi. Kes tu senyap macam tu je sebab tak ada pihak yang nak explain. Teori yang keempat ni macam mengarut sikit lah. Teori ni pula datang daripada seorang penyiasat kes ni. Jadi dia kata dia terjumpa lah ada kesan terbakar dekat permukaan pokok. So dia syak, dia kata okay, kesan terbakar ni UFO lah yang buat. Tapi teori dia ni memang orang langsung tak percaya sebab macam datang mana pula tiba-tiba UFO kan. Lagipun dikatakan dia ni memang jenis yang sangat tak sup dengan UFO. Kalau boleh semua benda ada kaitan dengan UFO. Nampak sangat dia ni macam terpengaruh dengan movie. Manakala teori yang kelima pula, diorang ni telah diserang dengan satu makhluk yang digelar sebagai Yeti. Okay, makhluk Yeti ni sebenarnya dia adalah sejenis beruk yang berbadan besar daripada manusia. Jadi mungkin badan dia tu macam King Kong lah kot kan. Sebenarnya makhluk Yeti ni sebenarnya adalah makhluk mitos. Macam kita lah dulu kita percaya ada Bigfoot dalam hutan kan, jadi viral satu Malaysia dulu. Sebenarnya makhluk Yeti ni tak dapat dibuktikan sama ada betul ke dia ni wujud ke tak. Jadi diorang buat kesimpulan makhluk Yeti ni just makhluk mitos semata-mata dan tak pernah pun wujud. Lagipun masa misi mencari dijalankan, tak ada pula diorang jumpa kesan-kesan tapak kaki haiwan ke ataupun diorang mangsa-mangsa ni kena serang haiwan, tak ada. Jadi teori ni memang tak boleh pakai. Teori yang terakhir pula adalah infrabunyi. Diorang percaya grup pendaki tadi tu meninggal disebabkan diorang ni terkena serangan infrabunyi yang boleh membuatkan manusia jadi panik. Tapi mana datang pula kan bunyi infrabunyi tu dekat atas gunung kan. Jadi Nina nak tahu dalam banyak-banyak teori yang Nina share dekat korang ni, yang mana satu korang percaya, yang korang rasa macam boleh terima akal juga. So komen dekat bawah. Even banyak teori-teori yang keluar tentang kejadian tu sebenarnya masih lagi tak dapat jawapan yang sebenar tau. Kemudian 2 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2020, kerajaan Rusia telah mengesahkan yang 9 orang pendaki tadi telah meninggal disebabkan oleh hipotermia. So masa tu terjadinya runtuhan salji and then diorang ni telah berlari keluar. So daripada situlah diorang meninggal disebabkan kesejukan yang melampau. Jadi itulah kesimpulannya dan semua persoalan telah pun terjawab. Dan of course lah tak ada alien ataupun UFO yang terlibat dalam kejadian ni dan kes ni dah pun settle.
Okay guys, jadi Nina nak tahu pendapat korang. Kemungkinan betul lah kan diorang ni memang ada ribut salji dekat atas sana. So diorang pun tengah panik lari keluar apa semua kan. Masa tu tak tahulah kenapa tak berpakaian tu. Tak sure sebab apa. Bila diorang lari, ya ada yang tak cukup pakaian tu kan. Of course lah diorang ni akan meninggal disebabkan kesejukan yang melampau. Dan meninggal lah kan. Tapi Nina nak tahu jugalah, mungkin korang ni ada teori sendiri kenapa kejadian tu terjadi. Just comment dekat bawah. And ya, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Kalau korang belum lagi subscribe, make sure korang subscribe dulu dan turn on notification juga. At least kalau Nina upload video-video baru, korang tak adalah terlepas. Ada komen yang Nina baca yang dah tengok Nina sejak 2 tahun yang lepas, ada yang tak subscribe tau. Jadi Nina nak tunggu. Nina kira sampai 3, korang subscribe dekat bawah. 1, 2, 3. Dah subscribe ke? Terima kasih. Okay, itu sahajalah perkongsian Nina. Jangan lupa untuk follow Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.